Pengenalan sejarah Minangkabau di Tanah Melayu. Orang Minangkabau adalah merupakan salah satu etnik Nusantara yang menjunjung adat leluhur mereka. Wilayah masyarakat Minangkabau ini adalah meliputi bahagian Sumatera Barat, separuh Riau, bahagian utara Bengkulu, bahagian barat Jambi, bahagian selatan Sumatera Utara, barat daya Aceh dan juga Negeri Sembilan di Malaysia sebagai daerah luar rantau Indonesia. Pegangan kepada kebudayaan mereka ialah bersifat keibuan matrilineal, iaitu segala harta dan tanah perlu diwariskan kepada anak perempuan dari keturunan mereka sendiri. Sementara itu, urusan agama dan politik merupakan urusan lelaki. Kini, ramai masyarakat Minangkabau menetap di bandar atau pekan di Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia, kebanyakan masyarakat ini menetap di beberapa buah negeri iaitu Negeri Sembilan, Selangor dan Johor. Pegangan agama bagi masyarakat Minangkabau. Suku masyarakat Minangkabau berpegang kuat kepada agama Islam. Mereka mengamalkan tata cara turun-temurun yang digelar adat berpatih. Maksud adat ialah kebiasaan, peraturan atau hukum yang dijunjung oleh kelompok masyarakat. Di dalam bahasa Melayu, adat ialah undang-undang atau hukum adat yang merangkumi bidang sosial, politik, ekonomi bahkan undang-undang. Kepercayaan masyarakat Minangkabau adalah berasal daripada fahaman animisme serta agama Hindu yang telah lama bertapak sebelum kedatangan Islam ke wilayah mereka. Walaupun pengaruh Islam menjadi tunjang utama keimanan, mereka masih kuat dalam adat Minangkabau seperti yang tercatat di dalam pepatah mereka iaitu adat Basandari syarak Basandari Kitabullah, yang bermaksud adat Minangkabau bersendi hukum dan Islam bersendi. Masyarakat Minangkabau sangat menonjol di bidang perniagaan sebagai profesional dan intelektual. Mereka merupakan pewaris terhormat dari tradisi tua kerajaan Melayu dan kerajaan Sriwijaya yang gemar berdagang dan sangat dinamik. Suku Minang Edi mempunyai masakan khas yang popular dengan sebutan masakan Padang yang sangat digemari di negaranya iaitu Indonesia serta popular negara Nusantara termasuklah Malaysia serta Singapura. Asal-usul nama Minangkabau. Legenda menceritakan bahawa pada zaman tersebut berlaku peperangan antara tentera Jawa menyerang Minangkabau. Kerana tiada pihak pun memenangi peperangan ini, hendaklah ditentukan dengan cara melaga kerbau. Pihak Jawa memilih seekor kerbau yang besar dan kuat. Pihak Minangkabau pula memilih seekor anak kerbau muda yang belum lagi bercerai susu dan mereka memisahkan daripada ibunya sehingga anaknya kelaparan. Oleh itu, kerana anak kerbau itu belum tumbuh tanduk, maka orang Minangkabau mengingkat pisau di kepalanya. Semasa pertarungan tersebut berlaku, anak kerbau itu begitu kuat hendak menyusu sehingga apabila ia menerpa berkali-kali dan menyondol-nyondol perut kerbau jantan tersebut untuk mencari puting susu, maka anak kerbau tersebut tidak secara langsung menikam-nikam perut kerbau jantan yang lebih besar itu sehingga mati. Sempena peristiwa ganjil itu, terjadilah nama Minangkabau atau kerbau yang menang dalam bahasa Melayu. Seni bina rumah Minangkabau. Seni bina rumah masyarakat Minangkabau ini dipanggil rumah gadang, iaitu rumah besar kerana memiliki rupa bentuk yang unik menyerupai tanduk kerbau. Terdapat juga prinsip-prinsip tertentu dalam pembinaan rumah adat tersebut. Contoh rumah adang ialah Istana Pagar Ruyung di Sumatera Barat. Fakta unik rumah adat Minangkabau. Rumah adat Minangkabau ternyata memiliki beberapa fakta unik yang boleh diketahui. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, mempunyai bentuk seperti perahu. Fakta yang unik dari rumah adat Minangkabau yang pertama adalah memiliki bentuk yang mirip dengan perahu jika dilihat secara keseluruhannya, iaitu kecil pada bahagian bawah dan besar pada bahagian atasnya. Rumah adat Minangkabau termasuk dalam jenis rumah panggung yang berfungsi supaya penghuninya boleh terhindar daripada haiwan liar ketika malam hari. Rata-rata tinggi kolong rumahnya antara 1 hingga 2 meter. Yang kedua, atap rumah sebagai lambang kemenangan. Salah satu ciri khas keunikan dari rumah adat Minangkabau adalah bahagian atapnya yang menjulang tinggi dan berbentuk mirip dengan tanduk kerbau.
Bentuk tanduk kerbau dipilih sebagai lambang dari kemenangan suku Minang dalam perlombaan lumba adu kerbau di Pulau Jawa pada masa lalu. Selain itu, ada makna lain dari bentuk atap rumah adat Minangkabau, iaitu bentuknya runcing menyulang ke atas diibaratkan sebagai harapan untuk mencapai Tuhan. Yang ketiga, perletakan tiang rumah. Fakta unik dari rumah adat Minangkabau lainnya adalah dari segi perletakan tiang rumahnya. Tiang rumah adat Minangkabau ini tidak ditanam ke tanah seperti layaknya bangunan rumah pada umumnya, melainkan ditumpu di atas batu datar yang kuat dan lebar. Tujuannya adalah supaya jika terjadi gempa bumi, maka rumah akan bergerak di atas batu datar tempat tiang tersebut berdiri dan getarannya boleh terendam oleh batu sehingga rumah itu tidak rosak parah. Yang keempat, tiang utama boleh bertahan dalam jangka masa yang lama. Masih dengan tiang bangunan rumah adat Minangkabau, tiang utama yang digunakan pada rumah ini ternyata boleh bertahan dalam jangka masa yang lama. Hal ini kerana kayu yang digunakan sebagai tiang terbuat dari pohon juha yang direndam dalam kolam terlebih dahulu selama bertahun-tahun sehingga boleh menghasilkan tiang kuat dan kukuh. Jadi tidak heranlah kalau umurnya boleh bertahan sehingga puluhan tahun. Yang kelima, ukiran yang penuh makna. Selain ciri khas bentuk rumah dan atapnya, rumah adat Minangkabau juga memiliki ciri ukiran dengan bentuk yang unik dan berwarna-warni. Pola ukirannya berbentuk bunga dan haiwan dengan warna merah, kuning, biru, hitam dan putih yang dominan. Ukiran yang ada pada bangunan rumah adat Minangkabau mencerminkan keselarasan dalam masyarakat Minang dengan alam sekitarnya. Fakta unik yang keenam ialah tidak menggunakan paku. Tak berbeza jauh dengan rumah-rumah adat khas Indonesia, rumah adat Minangkabau ternyata juga dibangunkan tanpa menggunakan paku. Uniknya, walaupun tidak menggunakan paku, tapi bangunan itu boleh kuat dan tahan lama hingga puluhan tahun yang lebih. Sebagai ganti dari paku, ada pancang yang terbuat dari kayu. Saat terjadi gempa, maka sambungan yang dihubungkan dengan pasak kayu hanya akan bergoyang dan membuatkan rumah itu tahan daripada gempa bumi. Yang ketujuh ialah rumah ini hanya memiliki satu tangga. Rumah adat Minangkabau hanya memiliki satu tangga dan tangga itu hanya boleh diletakkan tepat di depan pintu masuk rumah. Tangga yang cuma satu itu melambangkan kepercayaan terhadap Tuhan yang hanya ada satu. Yang ke-8, jumlah bilik sesuai dengan jumlah perempuan. Fakta unik yang terakhir dari rumah adat Minangkabau adalah jumlah bilik yang disesuaikan dengan jumlah perempuan yang tinggal di dalam rumah itu. Jadi, sebagai contoh, ada 3 orang perempuan, iaitu ibu dan 2 orang anak perempuannya. Maka, jumlah bilik yang akan ada adalah 3. 1 untuk ibu dan ayah, dan baki 2 bilik itu adalah untuk 2 anak perempuannya dan suaminya yang akan menempatinya nanti. Seterusnya, punca kedatangan masyarakat Minangkabau. Yang pertama, orang Minangkabau tergolong di antara etnik yang banyak melakukan pergerakan. Orang Minangkabau bergerak dalam lingkungan abad ke-12 hingga abad ke-15. Tahap ini berhijrah tetapi hanya bersifat sementara bagi membuktikan perkara ini. Penghijrahan orang Minangkabau sebenarnya mempunyai 5 gelombang. Gelombang pertama ada menceritakan mengenai penghijrahan orang Minangkabau yang terawal sebelum mereka ke Negeri Sembilan. Mereka dikatakan telah singgah terlebih dahulu di Siak buat sementara waktu. Perjalanan mereka diteruskan dengan melalui Selat Melaka, kemudiannya Johor. Selepas melalui Johor, mereka memasuk Naning dan Rembau. Mereka menetap di tempat tersebut yang bernama Londa Naga. Kebanyakannya, penghijrahan terawal orang Minangkabau akan dikaitkan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Kebenaran mengenai gelombang pertama sememangnya mencetuskan sedikit kemusykilan, tetapi catatan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Gelombang kedua ini berlakunya perpindahan orang Minangkabau daripada kelompok luhak tanah datar
dan mereka menetap di Kampung Seri Layang. Seterusnya, gelombang ketiga muncul dan dapat dikenal pasti asal usul mereka. Gelombang ini dikatakan datangnya daripada Batu Sangkar. Gelombang ini melihatkan penghijrahan yang melibatkan keluarga Datuk Makudum Satik di Sumanik. Penghijrah ini kemudiannya disertai oleh dua orang bersaudara iaitu Sultan Sumanik dan Johan Kebesaran. Seterusnya, mereka meneruskan perjalanan mereka dengan melalui Melaka dan Rembau. Gelombang ini akhirnya membuka satu perkampungan yang bernama Tanjung Alam. Nama Tanjung Alam kemudiannya berganti kepada Gunung Pasir Daerah yang dikatakan merupakan antara wilayah Negeri Sembilan terawal. Seterusnya, gelombang keempat pula dikatakan datang daripada Payakumbuh. Payakumbuh merupakan antara salah satu tempat asal-usul orang Minangkabau. Rombongan ini turut diketuai oleh Datuk Putih dan mereka menetap di perkampungan Sultan Sumanik yang sudah berhijrah pada gelombang ketiga. Gelombang selanjutnya boleh dikatakan sebagai gelombang terakhir sebelum berlakunya kembali penghijrahan orang Minangkabau. Rombongan ini turut dikatakan tidak bergabung dengan saudaranya. Malahan mereka membuka pemukiman sendiri di kampung Tigo Nenek. Datuk Lelo Bolang dan pengikutnya disebutkan sebagai orang Minang pertama yang tiba di Negeri Sembilan dan menetap di Rembau sekitar tahun 1467. Saya pula akan menerangkan tentang adat resah Minangkabau. Sebagaimana kita ketahui, setiap kaum adanya adat-adat tersendiri. Begitu juga kaum Minang ada adat-adat tersendiri seperti makanan, masakan, seni bina, kraft tangan dan tarian. Suku Minang mempunyai masakan khas yang popular dengan sebutan masakan Padang. Makanan Padang atau makanan Minang adalah masakan orang Minangkabau dari Sumatera Barat, Indonesia. Ia adalah antara makanan yang paling popular di Asia Tenggara Maritim. Ia dikenali di seluruh Indonesia. Makanan Padang terdapat di bandar-bandar Indonesia dan ia juga popular di Malaysia dan Singapura. Makanan Padang terkenal dengan penggunaan santan dan cili pedas. Oleh kerana kebanyakan orang Minangkabau adalah Muslim, masakan Minangkabau mengikuti halal undang-undang diet dengan ketat. Hampir semua bahagian lembu digunakan dalam hidangan Minangkabau. Makanan laut popular di bandar-bandar Sumatera Barat, pesisir dan kebanyakannya dipanggang atau digoreng dengan sambal pedas atau kuah kari. Ikan, udang dan sotong dimasak dengan cara yang serupa. Sebilangan besar makanan Minangkabau dimakan dengan nasi kukus panas atau nasi mampat seperti ketupat. Sayur-sayuran kebanyakannya direbus seperti daun rebus ubi kayu atau direbus dalam kari nipis sebagai lauk. Nama saya Muhammad Irfan Afiq bin Nazri. Saya akan membentangkan tentang tokoh Minangkabau yang pernah menyumbang kepada negara. Kita lihat kepada tokoh yang pertama iaitu Tuan Guru Haji Yusof Rawa. Nama sebenar ialah Tuan Guru Haji Yusof bin Haji Abdullah Ar-Rawa. Beliau lahir pada 8 Mei tahun 1922 dan meninggal pada 28 April tahun 2000. Beliau lahir di Lebuh, Aceh, Pulau Pinang. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu dan juga Sekolah Chaurasta, lalu melanjutkan pelajaran di Government English School dan juga Penang Free School. Beliau pernah mendapat gelaran Diploma Takasur Al-Dini dari Madul Falah. Beliau juga seorang usahawan dan politisme Malaysia yang cukup disegani. Seterusnya kita pergi lihat kepada sumbangannya. Pada tahun 1982, beliau diangkat sebagai Yang di-Pertua PAS. Lalu beliau pernah menjadi Wakil Malaysia ke Pertalian Bangsa-Bangsa iaitu PBB. Beliau juga pernah berjabat sebagai Wakil Menteri Perusahaan Utama serta menjadi Duta Besar Malaysia di Iran, Afghanistan dan Turki pada pertengahan tahun 1970-an. Seterusnya kita berpindah kepada tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua ialah Tunku Abdul Rahman. Nama sebenar baginda ialah Tunku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad. Baginda lahir pada 24 Ogos tahun 1895 dan meninggal pada 1 April tahun 1960.
Baginda lahir di Seri Menanti, Negeri Sembilan. Baginda mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Kuala Jempol, lalu melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Maktab Melayu Kuala Kangsar. Baginda juga memperolehi ijazah undang-undang pada tahun 1930. Baginda mempunyai 3 putera dan juga 5 puteri. Baginda juga meminati bidang sukan. Seterusnya kita lihat kepada sumbangannya. Pada tahun 1933, Baginda ditabalkan sebagai Yang di-Pertua Besar Negeri Sembilan. Manakala pada tahun 1957, Baginda dilantik oleh Majlis Raja-Raja sebagai Yang di-Pertua Agong pada 13 September tahun 1947. Pada tahun 1959, Baginda juga berangkat mencemar luli melawat Brunei. Yang terakhir, gambarnya menghiasi wang kertas Malaysia sehingga sekarang. Seterusnya kita lihat kepada tokoh yang terakhir. Tokoh yang terakhir ialah Abdul Aziz Ishak. Nama sebenar ialah Abdul Aziz bin Ishak. Beliau lahir pada 7 Oktober tahun 1913 dan meninggal pada 23 Jun tahun 1999. Beliau lahir di Perak. Beliau mendapat pendidikan awal di Maktab Melayu Kuala Kangsar, lalu berpindah sekolah ke Victoria Bridge School dan Raffles Institusi. Beliau juga berketurunan Melayu Sumatera, iaitu Datuk Jonathan. Bapaknya berketurunan Minangkabau, manakala ibunya berketurunan Langkat. Abang beliau merupakan Yusof Ishak yang merupakan Presiden Singapura. Seterusnya kita lihat kepada sumbangannya. Beliau pernah mempertahankan hak nelayan Melayu dengan menghalang pedagang Jepun untuk berdagang di tempat khas nelayan tempatan. Seterusnya pada tahun 1946, beliau bersama Taharuddin dan Samad Ismail menubuhkan gerakan Angkatan Melayu Muda, iaitu GERAM, yang cenderung kepada pro pertubuhan Melayu Malaya. Pada tahun 1951 pula, Abdul Aziz Ishak menjadi wakil utusan Melayu yang ditugaskan ke London bagi membuat liputan pertabalan Queen Elizabeth. Yang terakhir, pada tahun 1953, beliau dilantik sebagai Menteri Pertanian, Perikanan dan Syarikat Kerjasama yang di bawah Kabinet Tunku Abdul Rahman. Akhir sekali kita pergi kepada penutup kaum Minangkabau. Minangkabau ialah satu kaum yang mempunyai keunikan yang tersendiri, sama ada dari segi adat istiadat dan juga tokoh mereka. Seterusnya, rakyat Malaysia harus hidup dengan pelbagai etnik, antaranya ialah etnik Minangkabau. Selain itu, rakyat Malaysia juga harus menerima kaum ini walaupun mereka dari daerah yang berlainan. Hal ini menyebabkan kaum Minangkabau dapat hidup aman dan tenang kerana rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertoleransi. Sekian, itu saja pembincangan daripada kami.